Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu bi ihsani wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita menyelusuri juzuk yang ke-28 daripada Al-Quran Al-Karim. Juzuk ini mengandungi 9 surah, iaitu surah Al-Mujadalah, Al-Hashr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq dan At-Tahrim. Kesemua surah ini adalah Madaniyah, iaitu diturunkan di Madinah. Oleh itu kita dapati surah-surah ini banyak membahaskan tentang masalah kemasyarakatan Islam, peraturan, rumah tangga, kedudukan perempuan, perjuangan menghadapi musuh-musuh terutama Yahudi dan musyrikin, penyusunan barisan peraturan berjemaah, bahaya musuh dalam selimut iaitu munafik dan sebagainya. Surah yang pertama daripada juzuk yang ke-28 ini ialah surah Al-Mujadalah atau juga disebut Al-Mujadilah. Surah ini dinamakan Al-Mujadilah, wanita yang bersoal jawab, kerana ia dimulakan dengan kisah Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha yang telah pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersoal jawab dengan baginda tentang perkara yang berlaku antara beliau dengan suaminya Aus bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kita dapati perkara ini disebut dalam ayat yang pertama yang awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata seorang wanita yang bersoal jawab dengan kamu dalam masalah yang berlaku antara wanita tersebut dengan suaminya. Jadi suaminya itu bernama Aus bin As-Samit. Permasalahan yang berlaku ialah disebut ataupun dikenali sebagai Az-Zihar, iaitu menyamakan bahagian tubuh isteri atau seluruh tubuhnya dengan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Surah ini juga mengandungi perintah untuk berbisik-bisik hanya pada perkara kebaikan dan tidak berbisik-bisik pada perkara yang haram dan juga maksiat, seperti yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi. Surah ini juga ada menerangkan tentang adab dengan Rasulullah, di mana para sahabat diperintahkan untuk bersedekah sebelum bertemu dan bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan yang mereka hadapi. Tujuan daripada arahan ini supaya para sahabat tidaklah sewenangnya bertemu dengan Rasulullah dan bertanya dengan perkara-perkara yang kecil. Namun ada juga alternatif yang diberikan kepada para sahabat untuk menggantikan sedekah ini, seperti solat dan berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Surah berikutnya adalah surah Al-Hashr. Surah ini dinamakan Al-Hashr, iaitu pengusiran, bersempena peristiwa pengusiran kabilah Yahudi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah mengumpulkan mereka untuk diusir ke bumi Syam setelah mereka melanggar perjanjian demi perjanjian yang dilakukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu sahaja, mereka juga berpihak kepada kaum musyrikin Mekah yang memusuhi umat Islam. Surah berikutnya ialah surah Al-Mumtahanah. Dinamakan Al-Mumtahanah iaitu wanita yang diuji kerana disebutkan tentang ujian keimanan kepada wanita-wanita muslimah yang berhijrah ke Madinah. Surah ini juga menerangkan tiada larangan bagi seseorang muslim untuk berlaku baik dan adil kepada orang yang tidak memerangi mereka kerana agama dan tidak mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka. Perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menguji keimanan wanita-wanita yang berhijrah ke Madinah serta larangan untuk menghantar mereka pulang semula ke Mekah. Di hujung surah ini kita dapati bagaimana kaum muslimat berbai'ah
dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya surah As-Saff. Dinamakan As-Saff sebagai lambang kesatuan, jihad dan kemenangan umat Islam. Tema surah ini ialah tuntutan memberi pertolongan untuk agama. Disebutkan dalam ayat yang ke-14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong Allah. Penolong Allah di sini bermaksud penolong kepada agama Allah, iaitu Islam. Berikutnya ialah surah Al-Jumu'ah. Dinamakan Al-Jumu'ah bersempena solat Jumaat yang disebutkan dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada solat daripada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah, iaitu mengerjakan solat, dan tinggalkanlah jual beli. Itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Berikut ialah surah Al-Munafiqun. Surah ini dinamakan Al-Munafiqun kerana keseluruhan surah ini bercerita tentang sifat-sifat orang munafik dan keburukan amal perbuatan mereka. Di antara ciri-ciri orang munafik itu ialah suka berbohong, memberi sumpah palsu, pengecut, meremehkan dan memperlekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sombong, membenci orang-orang beriman dan membenci kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Surah berikutnya ialah surah At-Taghabun. Dinamakan At-Taghabun iaitu saling menipu bersempena keadaan orang-orang kafir di hari akhirat. Mereka berada dalam kekurangan, kelemahan dan dihantui oleh penipuan syaitan terhadap mereka ketika kehidupan di dunia. Surah berikutnya ialah surah At-Talaq. Surah ini dinamakan At-Talaq kerana isinya menjelaskan hukum hakam talak dengan terperinci berbanding surah-surah yang lain. Surah ini juga dinamakan An-Nisa Al-Qusra, iaitu An-Nisa yang ringkas, kerana perincian tentang hukum talak merangkumi hampir keseluruhan surah ini. Akhirnya, surah At-Tahrim. Surah ini dinamakan At-Tahrim, iaitu pengharaman, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan ke atas diri baginda perkara yang telah dihalalkan oleh Allah untuk mencari keredaan sebahagian isteri baginda. Ini dikisahkan pada permulaan surah ini dan juga menjadi sebab bagi penurunan surah ini. Surah ini mengandungi peringatan penting, di antaranya menjaga rahsia dalam keluarga. Tanggungjawab mendidik anak-anak dengan acuan agama adalah tanggungjawab yang dituntut dalam Islam, dan kewajipan untuk bertaubat pada setiap waktu. Dan ini bertepatan dengan keadaan kita sekarang dalam bulan Ramadan. Kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar dan taubat. Semoga taubat, solat dan segala amal soleh kita diterima oleh Allah dalam bulan yang mulia ini. Semoga perkongsian yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.